Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk nombor bulan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 58. Kita akan sama-sama menjawab soalan 7 hingga 9. Bagi soalan lain, murid-murid boleh dapatkan link di bahagian description. Soalan 7, selesaikan. A, 8.500.000 tambah 790.680. Jadi cikgu dah buat bentuk lazimnya awal-awal bagi menjimatkan masa. Jadi kita cuma perlu kira saja sifar tambah 8, sifar. Sifar tambah 8, 8. Sifar tambah 6, 6. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 9, 9. 5 tambah 7, 12. Dan 8 tambah 1, 9. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A, iaitu 9.290.680. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. 1/2 juta tambah 1.192 juta. Jadi langkah pertama kita perlu dapatkan kedua-dua nombor ini dalam nombor bulat. Ataupun kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Okay, kita pergi yang pertama dahulu. 1/2 juta. Jadi caranya dengan kita melihat penyebutnya, iaitu 1/2. Jadi kalau siapa biasa dengan cikgu punya video, cikgu ada nyatakan 5 pecahan yang kita perlu hafal, iaitu 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10 juta. Okey, yang mana nilainya ialah 1/2 ialah 500,000, 1/4 250,000, 1/5 200,000, 1/8 125,000. Akhir sekali 1/10 iaitu 100,000. Inilah pecahan-pecahan penyebut yang kita perlu hafalkan. Oleh kerana soalan ini ialah 1/2, kita lihat 1/2 bersamaan 500. Jadi ini ialah nombor bercampur. Jadi kita boleh pisahkan kat sini, iaitu 1 ini ialah 1 juta. Okey, 1 ni depan nombor bercampur ni ialah 1 juta. Manakala 1/2 juta ni ialah 500,000. Jadi apakah nilai bagi 1/2 juta dalam nombor bulat? Kita boleh tulis 1.500.000, yang mana kita gabungkan sahaja. Okey, itu yang pertama, iaitu pecahan juta. Seterusnya perpuluhan juta. Okay, 1.192 juta. Jadi kaedah yang cikgu gunakan secara congak, yang mana kita letak nilai tempat, iaitu ini ialah 1 inilah juta, kemudian ratus ribu, kemudian puluh ribu, dan 2 ini ialah ribu. Jadi kita cuma gantikan saja tempat ni, iaitu juta, 1 iaitu 1 juta, ratus ribu ni 192, maksudnya 192,000. Kemudian kita letak 3 sifar. Jadi inilah dia nombor bulat bagi 1.192 juta. Dan bila kita dah tukarkan, maka kita boleh buat bentuk lazim, iaitu 1.500.000 kita akan tambah 1.192.000. Sekarang kita gariskan.
dan kita tambahkan. Sifar, 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 sifar tambah 2, 2, sifar tambah 9, 9, 5 tambah 1, 6 dan 1 tambah 1, 2. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu 2,692,000. Okay, yang penting di sini seperti cikgu cakap sebelum ni, iaitu kita perlu samakan jenis dua-dua nombor ini kepada nombor bulat, iaitu kita perlu tukarkan pecahan juta dan juga perpuluhan juta. Kita teruskan dengan soalan C. 8 juta 8,01 juta tolak 4 1/10 juta tolak 2,650,000. Jadi kita perlu tukarkan dahulu dua perkara, iaitu perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Kita tuliskan sini dahulu perpuluhan juta, nanti baru kita buat operasinya. Okay, jadi kita tulis 8,01. Okay, apa kita buat bersamaan? Okay, kita letak nilai tempat, iaitu ini ialah J, ini ialah RR, iaitu ratus ribu, manakala satu ini ialah puluh ribu. Jadi kita boleh tulis 8 ini 8 juta, kemudian 100,000 sifar, 1 ini 10,000. Okey. Jadi ini jawapan dia ataupun nombor bulatnya, iaitu 8 juta 10,000. Nanti kita akan tolak nombor yang kedua ni, iaitu 4 1/10. Macam mana kita nak tukarkan 4 1/10 juta? Jadi kita tulis 4 1/10. Okay, caranya seperti soalan A tadi, yang mana pertama sekali kita pisahkan dan kita perlu tahu nilai bagi 1/10 berapa, dan juga 4. Okay, 4 ini ialah 4 juta, tak ada masalah. Okay, so 4 juta. Manakala 1/10, kita lihat kita punya jadual pecahan tadi, 1/10 100,000, maka kita gabungkan saja. Kita tulis 100,000. Ini bermakna kita tambahkan kedua-duanya, kita dapat nilainya dalam nombor bulat, iaitu buat sama dengan 4,100,000. Okay. Jadi dua-dua ini kita dah buat penukaran. Sekarang kita akan tolakkan nombor pertama dengan kedua. Okey. Okey, so kita ke sini. Sini. 8 juta 10,000 kita akan tolak dengan 4 juta 100,000. Apa kita dapat? Sifar, 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 1 tolak 1, sifar 1, sifar tolak 1 tak boleh, pinjam jadi 10, 8, pinjam sebelah jadi 7, tinggal 7 10 tolak 1, 9, 7 tolak 4, 3. Okay, nilai ini akan ditolak pula satu lagi. Okay. Jadi awak boleh salin di bawah ni, ataupun awak boleh salin yang baru. Cikgu nasihatkan kalau nak salin baru, pastikan salin nombor yang betul. Okay, macam ni 391 sifar. Cikgu terpaksa tulis balik semula atau supaya awak nampak penolakan tu. So kita tolak 2,650,000. Sekarang kita garis dan kita tolakkan. Sifar, 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 sifar. 1 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 11, 9 jadi 8. 11 tolak 5, 6. 8 tolak 6, 2. 3 tolak 2, 1. Jadi inilah dia jawapan terakhir ataupun langkah terakhir yang kita dapat, iaitu jawapannya 1,260,000. Seperti cikgu cakap sebelum ni, kita perlu tukarkan kedua-dua jenis sebutan juta ini kepada nombor bulat.
Ini langkah yang cikgu buat dengan congak sahaja. Dan yang B ini secara kita lihat penyebutnya. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Okey, 14 darab sifar popular 46 juta. Oleh kerana ini adalah nombor kumpulan, jadi soalan ni tak menyatakan kita nak jawab dalam apa. Jadi tak apa, kita buat juga dalam nombor bulat. Okey, maka langkahnya seperti biasa, kita perlu tukarkan dahulu sifar popular 46 ini kepada nombor bulat. Okay, macam mana? Letakkan nilai tempat sahaja. Okey, jadi letak sifar perpuluhan 46. Caranya kita letak nilai tempat ini J, RR dan PR. Maksudnya juta tak ada, ratus ribu ni ialah 4. Maka dia ialah 460,000. Ni 10,000 kan. Jadi kita tulis, boleh tulis sifar. Kita tulis 460,000. Tapi sini nilai sifar kat depan tak ada lah, tak ada nilai. Okey, jadi nombor ni kita akan darab 14. Kita tulis mula kat sini, ini penukaran dia, ini bentuk lazim dia. 460,000 kita akan darabkan dengan 14. Bila darab 14, kita ada 2 digit ataupun 2 lapis. Kita akan ada 2 lapis pengiraan dia. Yang pertama ialah sifir 4. Ini sifir 4 maksudnya darab 4. Okey, sifar kali 4, sifar dan sifar dan sifar. 6 kali 4, 24. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. Seterusnya, sifir 1 mula dengan bawah ni. Sifar kali 1 sifar kali 1 sifar. 6 kali 1, 6. Dan 4 kali 1, 4. Kemudian kita tambahkan. Kita dapat nilainya sifar 4. 8 tambah 6, 14. Betul, 14. 4 tambah 2, 6. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan D, iaitu 6,440,000. Dalam nombor bulat cikgu jawab. Kalau nak darab perpuluhan, tidak kisah sebab soalan ni tidak memerlukan kita jawab dalam perpuluhan juta. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 8. Hitung, dan maksudnya kira, nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Jadi kata kunci di sini, kita perlu kira ataupun hitung, dan jawapan kita perlu nyatakan di dalam pecahan juta. Maksudnya perlu ditukarkan kepada, bukan pecahan, perpuluhan juta. Okey. Okay, kita baca soalan A. 7 kali 1/10 juta. Okay, jadi cikgu cadangkan seperti biasa, pecahan juta ini kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Yang mana kita pernah tulis sebelum ni, iaitu caranya ialah kita tulis dulu 1/10 juta. Okay. Yang mana kita kenal pasti dia punya penyebut. Okay. Sekarang penyebutnya ialah 10. Bila 10, nilainya ialah 100,000 bagi 1/10. Soalan 8A ni memang 1/10. Jadi kita terus dapat nilainya iaitu 100,000. Manakala 1 di depan ini kita pisahkan, nilainya kita terus dapat nilainya 1 juta. Jadi, apakah nombor dalam nombor bulat dalam 1/10 juta ini? Jadi nilainya ialah kita tambahkan kedua-duanya. 1 juta tambah 100,000, kita dapat 1,100,000. Jadi nilai ini kita akan darabkan dengan 7. Kita dapatkan jawapan dalam nombor bulat dahulu. Jadi kita boleh tulis 1,100,000. Kita akan darabkan dengan 7.
dapat jawapannya sifar, 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 sifar. 1 kali 7, 7. 1 kali 7, 7. Okay, inilah dia jawapan dalam nombor bulat. Tetapi kehendak soalan nakkan kita jawab dalam perpuluhan juta. Untuk menukar nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita perlu bahagikan dengan 1 juta. Jadi kita ambil nombor ini 7,700,000. Kita boleh bahagikan dengan 1 juta. Bila kita bahagi dengan 1 juta, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Tetapi nombor ini nombor bulat. Jadi kita buat sebagai nombor perpuluhan yang mana kita letak si titik dekat ujung. Ini letak titik, kemudian kita boleh gerakkan titik perpuluhan 6 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka jawapan yang kita akan dapat, kita salin balik 7,7. Jadi sifar ni tak boleh tulis. Jadi jawapannya 7,7 juta. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. 9,225 juta kita akan bahagi dengan 3. Okay. Jadi soalan B ni kita kena jawab dan nyatakan dalam perpuluhan. Tapi soalan ni memang perpuluhan. Tengok ni, memang perpuluhan. So, kita tak perlu tukar lah. Jadi, kita terus bahagi sahaja. Jadi, kita ambil nombor ni 9,225. Ini juta. Kita bahagikan dengan 3. Jadi kita perlukan CP3. Jadi berapa kali 3 jawapan dia 9. CP3 3, 6, 9. Okey, maksudnya 3 kali 3 9. Kita tulis ni 3. Kita tulis 9. Kita pun tolak. Okey, selesai. Kemudian letak titik. Kita turunkan 2. Nombor sekarang ialah 2. Kita tanya berapa kali 3 2. Tengok CV, tak ada. Jadi kita buat sifar. Kita buat sifar. Kita tolakkan, 2 tolak sifar, 2. Kita turunkan 2. Dapat 22. Dan berapa kali 3 jawapan dia 22. Jadi kita tulis CV. 3, 6, 9 sampai dekat dengan 22. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okay. Bila dah lepas je, kita kena berhenti. Lepas 22 ni, jadi kita akan ambil 21. Ini bermakna berapa kali 3, 22. Kita akan ambil 7. Sebab 7 kali 3, 21. Jadi senang untuk kita tolak. 2 tolak 1 dapat 1. 2 tolak 2, sifar. Kemudian kita turunkan 5. Dapat sekarang 15. Jadi berapa kali 3 dapat 15? Dekat sini ada 15, iaitu 5 kan. Jadi 5 kali 3 15. Kemudian kita tolakkan dan selesai. Maka inilah dia jawapan dalam perpuluhan juta untuk soalan B, iaitu 3,075 juta. Kita teruskan dengan soalan 9, 9A. 8,551 juta bahagi 17. Nyatakan jawapan dalam nombor bulat. Jadi kata kunci kat sini, nyatakan dalam nombor bulat dan dia suruh kita bahagi. Jadi langkah pertama seperti sebelum ini, kita perlu tukarkan 8,551 kepada nombor bulat. Okay. Jadi kaedah yang cikgu gunakan ialah meletakkan nilai tempat. Okay, kita tulis sini 8,551
Okay, kita cuma cikgu percaya dan yakin ada murid yang boleh jawab secara congak. Jadi kaedah yang cikgu letak nilai tempat ni juga boleh dikatakan congak, yang mana kita letak di atas 8 itu sebagai nilai tempat J, kemudian RR maksudnya ratus ribu, kemudian PR dan R. Okey, maksudnya puluh ribu dan ribu. Okay, 8 ini kita sebut 8 juta, jadi kita tulis 8 juta. Maksudnya ada 6 digit di belakangnya, iaitu 5 ini 500 ribu, 51 ni 51 ribu, dan kita letak sifar. Jadi inilah nilai untuk dalam nombor bulat bagi kumpulan juta ni, barulah kita boleh bahagikan. Jadi kita tulis nombor bulatnya, kita buat 17, 8 juta 551,000. Kita akan bahagi 17. Jadi seperti biasa kita perlu ada sifir. So sifir yang kita perlukan ialah sifir 17. Okay, sekarang kita tengok satu persatu. Berapa kali 17 dapat 8? Tak ada, sebab sifir 17 bermula dengan 17. Jadi kita akan ambil nombor yang kedua sekali, iaitu 85. Berapa kali 17 dapat 85? Kita perlu tulis sifir kat sini, iaitu dengan cikgu gunakan kaedah penambahan berulang. Jadi 17 tambah 17, kita dapat 14, 34, masih jauh dengan 85, so kita tambah lagi. 11, 51, kita tambah 17, dapat 868, tambah 17, dapat 15, 8. Oh, terus dapat 85. Jadi 85 tu berapa kali 17? Okay, kita tulis ni 1, ni 2, 3, 4 dan 5. Okey, 5 ni jawapan dia. Jadi berapa kali 17 85? Kita dapat 5 kali 17. Okey. Terus 85. Kita tolakkan sifar. Kemudian kita turunkan 5. Berapa kali 17 5? Kita ada. Kita buat sifar. Kita buat sifar, kita tolakkan 5 tolak sifar 5. Dan kita turunkan 1, dapat 51. Berapa kali 17 51? Adik-adik sini iaitu 3. Jadi 3 kali 17, kita dapat 51. 1 tolak 1 sifar, 5 tolak 5 sifar. Ya, ada 3 nombor di belakang, kita tak perlu turunkan, kita terus letak sifar. Okay, jadi inilah dia jawapan dalam nombor bulat untuk soalan 9A, iaitu 503,000. Terus dapat. Jadi penting untuk kita menguasai kemahiran penukaran perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey. Okey, seterusnya soalan 9B. 6 1/4 juta bahagi 25. Nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Kata kunci di sini, kita perlu nyatakan jawapan terakhir kita dalam pecahan juta. Jadi oleh kerana 6 1/4 bahagi 25 agak sukar untuk kita kira, maka cadangan cikgu seperti biasa, kita perlu tukarkan 6 1/4 kepada nombor bulat. Okay, kaedahnya seperti biasa cikgu cakap, kita kenal pasti apakah penyebut yang ada di sini, iaitu 4. Jadi kita lihat 1/4 dalam jadual pecahan juta. Jadi cikgu dah buat di soalan yang bukan. Okey, yang B ni 1/4 nilainya 250,000. Okey. Jadi kita terus letakkan bersamaan 250,000, sorry. Cikgu cakap lain. Okay, 250,000 untuk 1/4.
Manakala 6 ini nilainya ialah 6 juta. Maka kita gabungkan kedua-duanya, kita dapat jawapan dalam nombor bulat iaitu 6,250,000. Jadi nilai ini akan dibahagikan dengan 25. Jadi kita tulis 6,250,000 kita akan bahagikan dengan 25. Seperti biasa, untuk operasi bahagi kita perlu ada sifir di sebelah. Jadi sifir yang ada di sini ialah sifir 25. Okey. Sekarang kita tengok 6. Berapa kali 25 dapat 6? Tidak ada sebab sifir 25 bermula dengan 25. Jadi tak ada, kita akan tengok 62. 62, berapa kali 25 dapat 62? Jadi kita buat sampai dapat 62 atau hampir dengan 62. 25 tambah 25, kita dapat 50. Kita tambah 25, kita dapat 75. Jadi, berapa kali 25 dapat 62? Tak ada. Yang ada ialah kita akan ambil yang hampir dengan 62 tetapi mesti kecil. Ini 1, ni 2. Maksudnya 2 kita tulis kita tulis 2, kita tulis 50. Kemudian kita tolakkan 2 tolak sifar 2 dan 6 tolak 5 1. Seterusnya kita turunkan sifar 5, kita dapat 125. Jadi berapa kali 25 bersamaan 125? Kita perlu sambung dengan kita punya sifir. Kita tambah lagi 25, dapat 10, 7 tambah 3 10, 100 Kita tambah lagi 25, dapat 5, 2 dan 100. Okey, ada kat sini 125. Jadi berapa kali 25? Kita tulis. Ini 1, 2, okey, ni ada 3, 4 dan 5. 5 ni maksudnya jawapan dia lah 125. Jadi berapa kali 25 dapat 125? Kita akan tulis 5 kali 25 kita dapat 125. Oleh kerana ada sifar di belakang, jadi kita tak perlu sambung. Kalau kita sambung, kita akan dapat nilai yang sama. Jadi kita letak saja sifar dekat atas. Okay, inilah dia jawapan untuk nombor bulat iaitu 250,000. Kita lihat kehendak soalan nakkan kita nyatakan dalam pecahan juta. Jadi untuk menukar nombor bulat kepada pecahan juta, jadi caranya ialah kita jadikan dahulu kepada perpuluhan juta. Okey. Ini langkah yang cikgu gunakan iaitu ini jap. Okey. Jadi kita akan buat daripada nombor bulat ni 250,000, kita akan tukarkan dahulu kepada perpuluhan juta dan daripada perpuluhan kita boleh tukarkan kepada pecahan juta. Okay, ini langkah yang cikgu akan gunakan. Jadi kita pergi yang pertama dahulu. Bagaimana nombor bulat nak ke perpuluhan juta, kita akan bahagikan. Okey, maksudnya 250,000 kita akan bahagi 1 juta. Okay. Kaedah ini kita boleh gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Tetapi ini nombor bulat, jadi kita wujudkan titik di hujung. Okay, maksudnya 250,000 perpuluhan sifar. Dan kita boleh gerakkan titik perpuluhan ini ke kiri. Kalau kita darab, kita gerak ke kanan. Tapi bila operasi bahagi kita gerak ke kiri,
berdasarkan bilangan sifar. Ada 6, jadi kita gerak 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik kita letak dan tambah sifar. Jadi kita dapat nombor dalam perpuluhan juta iaitu sifar perpuluhan 25. Ini belum lagi jawapan dia sebab ini dalam perpuluhan. Okay, kaedah nak tukar perpuluhan kepada pecahan sangat mudah, iaitu kita tulis sifar perpuluhan 25. Jadi kita cuma tarikkan saja daripada titik ni, kita tarik ke sana, kita letak 100. Okay, yang sifar ni sebab dia sifar kita tak perlu buat apa-apa, kita pangkas saja. So terus dapat jawapannya iaitu 25 per 100 juta. Tetapi sebelum kita jawab ni yang terakhir, kita perlu pemudahkan dahulu. 25 dengan 100 ada sifar 25, iaitu 25 kali 1 dan 25 kali 4. Jadi macam tadi 1/4 250,000. Maksudnya jawapan untuk soalan ini iaitu 1/4 juta. Okay, kalau kita jawab 25 per 100 masih tidak lengkap. Okay, kita perlu pemudahkan. Itu dia kaedah pengiraan untuk soalan B beserta jawapan. Apa yang cikgu buat? Cikgu bahagi dahulu. Cikgu tukarkan dahulu kepada nombor bulat. Kemudian bahagi. Dapat nombor bulat, kita akan tukarkan kepada pecahan. Caranya kita tukar satu persatu, tukar perpuluhan juta dan seterusnya pecahan juta. Jadi dengan itu tamatlah sudah uji minda kita pada hari ini untuk tajuk nombor bulat bagi nombor 7 hingga 9. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.